Bermula September kini memasuki November, setiap bulan ada saja isu gangguan air melibatkan negeri-negeri di Lembah Kelang. Isu ini sudah seperti biasa dan rakyat pun muak dengan situasi ini. Semestinya satu tindakan yang tuntas perlu disegerakan yang meliputi kepada sistem serta penguatkuasaan bagi memastikan kelestarian bekalan air. Untuk mengupas mengenai isu ini, kita bersama pakar sistem air dan penolong setiausaha terhormat Sahabat Sungai Malaysia, Mansor Abdul Ghani di talian ketiga ini. Assalamualaikum, Encik Mansor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Mansor, isu air di Selangor ini kita ingin memahami sedikitlah proses daripada air mentah sungai, kemudian ataupun proses di loji rawatan air dan kemudian kepada sistem agihan. Dapat diperincikan dengan ringkas mengenai perkara ini? Ya, di Selangor dan banyak negeri lain, sistem bekalan air kita bermula di sungai lah, di muka sauk. Walaupun kita ada dam, kebanyakan dam ni tidak membekal secara langsung ke loji-loji air. Itu kerana dia hanya berfungsi untuk mencukupkan air semasa musim kemarau. So dari sungai itu yang di mana dia adakan muka sauk, dia pump ke loji air dan di situ dia dirawat dan kemudian dia pump semula lagi ke tangki imbangan dan kemudian dia akan agihkan ke pengguna. Secara ringkasnya lah. Okey, baik. Adakah kebergantungan kita hanya kepada air daripada sungai saja? Sebagai contoh, kita mengambil di Singapura, pelbagai sumber air mereka janakan. Pertama adalah bekalan air mentah daripada Johor sendiri. Dan kedua adalah New Water. Dan juga ketiga adalah kita boleh saksikan juga bagaimana agaknya sistem ini boleh dijalankan sama seperti di Singapura dengan kaedah seperti New Water ini dan bagaimana perlu kita nak pastikan sistem agihan air itu sekata. Maksudnya sekiranya sesebuah LRA itu terpaksa ditutup, adakah sumber dari LRA lain juga boleh dialihkan ke kawasan yang terjejas itu? Kita belum pergi ke arah New Water kerana sumber air mentah kita memang banyak. Cuma dari segi pengurusan sumber air kita ni, kalau kita dapat menakungnya seperti yang telah pun kita buat di hiliran sungai lah, bukan saja di kawasan bukit-bukit di hulu sungai, tapi di hilir sungai, maka kita akan mencukupkan takungan ataupun sumber air kita untuk dibekalkan kepada loji-loji ini. Jadi tak perlu sampai ke tahap itu, tapi bolehlah kalau nak mengurangkan beban daripada mengambil air permukaan tu, boleh kita buat macam kitaran semula ya. New Water tu kitaran semula, cuma dia tidak mengambil diguna untuk minuman secara langsung. Dia masukkan balik ke dalam takungan empangan lah. Kita mempunyai cukup banyak air permukaan dan kita boleh menakungnya. Dan kita untuk di Selangor lah, kalau kita bernasib baik dan kita banyak bekas-bekas lombong biji yang boleh kita gunakan. Dan telah pun bagi kerajaan Selangor ni, dia telah menggunakannya dalam dua projek, iaitu Semenyih 2 dan loji Labuhan Dagang di Kuala Langat. Baik, dari segi peruntukan untuk menjamin kelestarian bekalan air dan bagi Belanjawan Selangor sendiri pada 2021, pembangunan projek bekalan air sebanyak RM579 juta dan juga penyelesaian isu pencemaran air adalah sebanyak RM200 juta diperuntukkan. Apakah inisiatif yang boleh dipacu bagi pastikan tiada lagi masalah air melihat kepada peruntukan yang telah diberikan ini? Saya fikir kerajaan Selangor akan meneruskanlah cara pengambilan air sungai itu bukan secara langsung. Dia akan melalui satu sistem takungan. Buat masa ini saya fikir nak mengadakan takungan yang begitu besar kerana loji ini sangat besar. Kapasitinya kalau di Sungai Selangor tu 3 bilion liter sehari pengeluaran dia. 3,000 juta liter sehari. Di Semenyih yang juga selalu terkesan tu dia dalam 700 juta liter sehari. Jadi ini kapasiti yang besar. Jadi kalau nak mengadakan takungan tu ya, dia memerlukan kawasan yang luas. Dan kita bernasib baiklah di kedua-dua tapak loji ini memang ada ruang itu, tapi infrastruktur itu perlu diwujudkan. Kolam-kolam tu mungkin perlu dikorek dan sebagainya. Tapi ini boleh diselaraskan dengan kerja-kerja seperti melombong pasir dan sebagainya. Jadi untuk menyimatkan kos, saya fikir itu hala tujuannya lah. Sebab dua projek yang baru-baru ini telah resmikan
begitu. Jadi air sungai akan masuk ke kolam takungan dan kemudian baru dipam ke loji. Jadi kalau ada apa-apa pencemaran seperti yang sedang berlaku sekarang ini, maka loji tidak perlu berhenti beroperasi. Malah bila mendapat warning ada bau atau pencemaran minyak dan sebagainya, maka muka sauk untuk kolam tu boleh ditutup sementara sehingga selepas pencemaran itu berlalu lah. Dan untuk 1 hari 2 hari itu mungkin boleh diadakan segera satu penyelesaian begitu. Memandangkan kapasiti kolam-kolam sedia ada yang berdekatan tu mungkin tidak begitu besar lagi dan perlu diperbesarkanlah dan didalamkan. Jadi di Selangor, adakah ada keperluan untuk kita mewujudkan ataupun membangunkan sebuah lagi loji rawatan air ataupun sebuah empangan untuk kita pastikan bekalan air ini sekata kepada seluruh penduduk di kawasan Lembah Kelang ini? Membina loji tambahan itu satu keperluan lah, itu untuk menambahkan kapasiti keseluruhan pengeluarannya dan reserve pengeluaran, tapi tidak boleh menyelesaikan masalah pencemaran secara langsung lah. Jadi yang penting tu ialah kita mengadakan takungan dan telah pun dibuat supaya takungan tu yang membekal air ke loji ketika ada pencemaran. Dan sebaik-baiknya lah dia boleh terus membekal loji kepada loji dari kolam takungan ni tak kira bila-bila masa. Jadi berterusan. Itu yang sebaiknya. Mungkin ada 2 peringkat yang patut difikirkan. Supaya yang pertama untuk mengelak pencemaran sementara dan kemudian tu kita berterusan menggunakan kolam takungan ni sebagai sumber yang kekal kepada loji dan dia akan di replenish macam apa yang diambil daripada kolam tu akan dibekalkan dari sungai itu setakat mana yang sesuai lah. Bila ada pencemaran kita tak ambil dari sungai gitu. Jadi tapi loji tidak terjejas operasi, dia akan berterusan. Jadi itu telah pun ada sistem yang begitu. Cuma kita perlu kembangkan pada 2 loji yang utama sekarang ni yang membekal 70% kepada Selangor dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya. Jadi itu saya fikir kerajaan akan buat sesuatu mengenainya lah.